Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami berkongsi berkaitan dengan tata cara bertayammum. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mahu menyulitkan hamba-Nya. Antaranya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dalam Islam, taharah ada dua cara. Yang pertama, taharah asliyah, yakni taharah utama, iaitu taharah yang menggunakan air seperti wuduk dan mandi wajib. Yang kedua, taharah badaliyah, yakni taharah pengganti, iaitu dengan menggunakan tanah atau selainnya yang terdiri daripada permukaan bumi sebagai pengganti air yang dinamakan tayammum. Tayammum ialah menyapu muka dan kedua-dua tangan menggunakan tanah atau selainnya daripada permukaan bumi mengikut syarat-syarat tertentu. Tayammum ialah pengganti kepada wuduk dan mandi wajib disebabkan ketiadaan air atau terhalang daripada menggunakan air. Tayammum merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. maksudnya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau mendatangi perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tayammum boleh dilakukan dengan menggunakan semua jenis permukaan bumi yang bersih seperti pasir, batu-batuan, permukaan tanah yang lembap atau kering, dinding dan tembok, walaupun debu atau tanah tidak jelas kelihatan padanya. Bilakah seseorang boleh bertayammum? Disebabkan tayammum merupakan taharah pengganti, maka seseorang itu tidak melakukan tayammum kecuali ada sebab apabila hendak melakukan sesuatu ibadat yang memerlukan ia bersuci. Seseorang itu dibenarkan untuk bertayammum dalam keadaan berikut. Yang pertama, tidak menemui air. Ketiadaan air merupakan sebab yang jelas dibenarkan untuk bertayammum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang kedua, orang sakit atau cedera yang bimbang sekiranya menggunakan air akan mendatangkan mudarat. Yang ketiga, air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan harian seperti minum dan memasak. Dan yang keempat, air yang digunakan boleh memudaratkan dirinya. Cara bertayammum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana seperti baginda, "Innama kana yakfika hakaza wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffayhi al-ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi." Sesungguhnya cukuplah bila kamu lakukan begini.
Ditepuk kedua tapak tangannya ke tanah, lalu dihembuskan. Kemudian disapukan ke muka dan kedua-dua belah tangan sehingga ke pergelangannya. Riwayat Bukhari. Cara bertayamum yang pertama, berniat untuk bertayamum. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, menepuk kedua-dua tapak tangan dengan sekali tepukan. Yang keempat, menipiskan debu tayamum di tapak tangan. Yang kelima, menyapu muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Kedua, mendapatkan air bagi mereka yang bertayamum kerana tiada air. Yang ketiga, sembuh daripada sakit atau cedera yang menghalang mereka menggunakan air. Dan yang keempat, tidak terhalang daripada menggunakan air. Kesimpulannya, dengan adanya syariat tayamum, ini menunjukkan bahawa agama Islam memudahkan urusan umatnya dalam meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu diamalkan. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali ingin memberatkan hamba-Nya. Maka ia seharusnya memberi motivasi kepada kita untuk bersyukur di atas nikmat, syariat dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutamanya ketika bersuci. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.